Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya menggunakan Microsoft Teams untuk kita nak buat classroom. Kalau sebelum ni kita ada guna Google Classroom, tapi hari ini saya nak tunjukkan berkaitan dengan classroom dan kita buat dalam Microsoft Teams. Tapi sebelum tu, bagi mereka yang belum lagi login Office 365, kena login dululah, sebab untuk menggunakan Microsoft Teams anda mesti berdaftar ataupun mempunyai akaun dengan Microsoft. First, kita terus pergi ke Microsoft Teams, tak perlu ke Office 365. Kalau yang masih belum lagi berdaftar tu dengan akaun ataupun belum mengaktifkan akaun Microsoft, boleh pergi ke office.com ataupun lihat tutorial yang saya berikan sebelum ni berkaitan dengan login untuk pertama kali menggunakan email organisasi. Okay, so untuk hari ni kita akan terus pergi ke Teams Microsoft.com. Boleh type terus perkataan team Microsoft.com, dia akan keluar team Microsoft.com Go ataupun team Microsoft.com saja. Kita akan terus kepada aplikasi team. Ini kalau kita gunakan web base tapi kalau kita gunakan aplikasi, kita boleh terus buka lah. Kita boleh download aplikasi team tu dalam kita punya komputer, dalam telefon ataupun dalam tab kita. Okay, ini contohlah team yang digunakan aplikasi. Okay, tapi sekarang ni kita tak gunakan aplikasi ni, saya tunjukkan cara menggunakan web base. So kalau tadi kita type team Microsoft.com, dia akan pergi ke login page. So ini login page, pastikan email. Kalau email tu tak betul, kita sign in with another account. Okay, so tukar alamat email kita, kemudian pergi ke next button, masukkan password. Dan kita akan terus ke aplikasi Microsoft Teams. Bagi mereka yang belum lagi register, dia akan minta untuk kita buat pendaftaran akaun dengan Microsoft dululah. Sini dia akan terus masuk Microsoft Teams seperti yang saya buat sebelum ni. Kita dah register dengan Office, so kita akan dapat masuk Microsoft Teams lah. So sebelum ni tutorial kita buat apa, kita kenal apa itu team. Jadi kita dah belajar cara nak buat team ataupun group tu. Tapi sekarang ni kita akan buat satu team. Team tu adalah untuk classroom. Okay. Kalau sebelum ni kita buat team untuk organisasi, untuk satu kita punya giat mara ataupun kita punya kumpulan. Tapi kita nak buat channel khas untuk team bagi classroom. Okay. Kita lihat ada 3 grup kat sini yang sebelum ni kita buat. Tapi sebelum tu ada yang tengok kenapa sebelum ni lain. Okey, ini paparan Paparan ni kita paparkan secara view yang berbeza. So kalau nak ubah paparan ni seperti tutorial sebelum ni, kita boleh klik pada profile kita. Okey, boleh klik kepada setting. Okey, gambar profile kita, klik setting. Kita ada 2 pilihan layout, iaitu pilihan grid. Okey, susunan dia seperti ini. Yang mana kita ada buat itu adalah yang kita belajar itulah bahagian pembangunan sistem maklumat ni. Kita buat tim ini. Ini dah wujud. Okey, dan satu lagi paparan. Kalau kita klik profile, kita setting di paparan secara list. Okey, ini paparan secara list. Okey, bergantung pada anda sama ada nak tengok paparan secara list ataupun paparan secara grid tadi. Okay, so buat masa ni kalau tak banyak, mungkin boleh nampaklah secara grid ni lebih nampak lagi jelas. Untuk hari ini kita akan belajar buat satu lagi team, grup, pasukan untuk kelas. Biasanya cikgu yang akan wujudkan untuk student-student dia. So di mana kita nak buat? Seperti biasa, kita akan pergi ke button join and create team. Okey, untuk ini kita akan nampak paparan yang dah ada secara publiknya. Kita boleh tengok publik ni, kita boleh access kita boleh masuk. Dan satu lagi saya ulang, yang ni kalau kita ada kod kelas yang diberikan ataupun kod tim pasukan yang dibuat, kita boleh masukkan kod, automatik kita akan masuk kod. Nah, ini kita nak wujudkan tim. Okey, so kita create tim kat sini, maka akan keluar pilihan, 4 pilihan. Okey, paparan ni keluar kerana user ID anda adalah user ID staff ataupun user ID anggota kerja. Kalau user ID anda menggunakan Office 365 bukan untuk fakulti, iaitu untuk student, paparan ni tak akan keluar. Okey,
So paparan ni hanya keluar bagi mereka yang menggunakan email organisasi dan menggunakan Office license Office 365 untuk fakulti, bukan untuk student. 4 jenis team yang ada kat sini adalah kelas, untuk nak buat classroom. Inilah yang kita akan buat. Tapi saya tunjukkan juga 3 lagi yang lain ni, iaitu yang satu lagi adalah professional learning community. Ini untuk di kalangan educator punya working group. So dia boleh buat satu team, maybe untuk bahagian bidang kemahiran masing-masing. Satu lagi untuk staff bahagian pentadbiran ataupun bahagian apa-apa sahaja kumpulan yang dibuat, yang kita nak gunakan atas objektif ataupun tujuan-tujuan tertentu. Dan satu lagi kumpulan ataupun tim yang boleh kita wujudkan untuk kita nak buat study group ke ataupun apa-apa saja aktiviti kelab ataupun persatuan. Okay, so untuk hari ini kita akan belajar untuk nak wujudkan kelas ini sahaja. Okay, kelas. Mungkin ada yang tertanya, kenapa ada 3 ni? Okay, perbezaan dia akan nampak pada function ataupun tab tambahan yang disediakan di dalam setiap team. Kita pergi ke kelas. Okay, create team. So biasanya yang buat ini adalah teacher ataupun cikgu ataupun pengajar, facilitator. Jadi facilitator ataupun yang buat ni secara automatik dia adalah owner kepada team ini. Kalau sekarang ni saya menggunakan ID Ahmad tadi. Ahmad ni cikgu, so dia akan buat satu team. Dan di dalam kelas ni kita boleh buat assignment, kita boleh buat quiz, kita nak record student feedback, dan juga kita boleh bagi ruang untuk student ni membuat catatan di dalam notebook ataupun kita panggil note, kita buat note di dalam kelas notebook. Itu pun ada modul yang besar yang mungkin boleh saya tunjukkan secara basicnya sekejap lagi. Okey, kita namakan kelas. Kelas biasanya kita kalau boleh jangan panjang, jelas, ada maklumat yang boleh kita tengok je kita tahu ini kumpulan ataupun team apa. Okay, sebagai contoh saya bagi kelas automotif Giat Mara Seputih. Okay, sesi Januari 2020. Itu nama kelas, kita tahu kelas automotif Giat Mara Seputih sesi Januari 2020. Anda boleh guna apa-apa sahaja nama kumpulan. Kalau boleh ringkas, jangan panjang. Kalau nak tulis panjang, tulis di bahagian description. Okey, kat sini kita boleh tulis kelas automotif bidang. Kalau kata pengurusan, buatlah pengurusan, saya simbolkan kat sini Giat Mara Seputih sesi Januari 2020. Description ni kena letak. Kalau walaupun dia kata optional kat situ, lebih baik kita letaklah untuk description ni. Okey. So ini kita next. So dia akan create team. So bila dah berjaya create team tu, dia akan keluar 2 tab, iaitu satu student dan satu teacher. Okey, student untuk kita nak tambah student dalam team ini. Teacher kalau kita ada partner ataupun kita nak tambah tenaga pengajar daripada dalaman kita ataupun daripada luar, kita boleh tambah dekat sini. Okey, so sebagai contoh student kat sini saya letak 3 student, saya tambah 3 student ya, iaitu saya cuba letak okey, oleh kerana student ni tidak berdaftar dengan email organisasi, jadi kita akan menjemput dia sebagai guest sahaja di dalam kelas ni So saya gunakan student ni menggunakan email Gmail. Okey, pastikan anda type penuh. Kalau kata tak keluar alamat email tu, bila anda type penuh nanti dia akan tulis sebagai guest lah, jemputan. So untuk nak tambah ramai, yang ni kita boleh terus pilih saja. Okay, kita terus je type untuk student yang kedua. Okey. Kerana saya pernah tambah student ni, saya pernah buat dalam kumpulan team lain, memang nama dia keluar lah.
So kalau perasan, kalau we did not match any matches tu, you all kena type penuh email tu. Dia akan tulis satu perkataan baru, add email sekian as a guest. Okay, so just klik saja, dia akan masukkan itu. Okay, so email yang sebenar saya ni MD, so dia dah pernah jumpa, dia akan tambah. So saya tambah lagi satu student, okay, 3, saya buat 3. So kita tambah student ni. Okay, untuk teacher, pertama saya yang buat team ni, so saya adalah owner. Tapi bila saya tambah teacher, saya tambah pengajar tu juga adalah owner kepada kelas ni, ataupun kita panggil dia co-teacher lah, ataupun tenaga pengajar membantu. So macam contoh kat sini, saya kat Giat Mara mana-mana pun saya boleh tambah cikgu daripada mana-mana. Tapi better kita buat yang dalam grup kita lah. Tapi kalau mungkin cikgu tu ada kepakaran yang kita nak gunakan untuk di kelas kita boleh tambah dia. So kalau contoh kat sini, saya tambah cikgu daripada Giat Mara Putih, saya tambah cikgu daripada Giat Mara Penampang Sabah. Okay, saya tambah je untuk tunjukkan bahawa kita boleh tambah cikgu daripada luar, dan cikgu tu akan join sekali di dalam kelas yang kita wujudkan. Okay, so sekarang dah wujud 3 student dan 2 teacher tambahan, dan saya sebenarnya ada lagi satu. So maksudnya ada 3 kat sini dengan 3 student. Okay, so kita close, maka wujudlah kelas otomotif sesi Januari 2020. So ini adalah paparan pertama yang anda akan lihat. Welcome to Automotive GNSP sesi Januari 2020. Choose you want to start. Kita boleh upload kelas material, bahan-bahan pengajaran kat sini, nota ke apa kat sini. Dan ini kalau kita nak tahu lebih banyak ataupun lebih lanjut lagi berkaitan macam mana nak buat training ataupun menggunakan Microsoft Teams untuk classroom ini. Saya dah tambah, cikgu pun ada tambah kat sini. Untuk kita manage team, add channel, add member, leave team, edit, get link, manage tab dan delete. So first kita boleh tukar dulu. Pertama untuk team picture ni, team picture boleh pilih avatar, ataupun kalau ada gambar image sendiri yang lebih cantik kita boleh gunakan. Yang ni saya letak je apa-apa dulu avatar yang ada, untuk nampak kita nak membezakan dengan grup-grup yang lain. Okay, yang keduanya kita pergi kepada manage team. Kita tengok kepada orang yang berada di dalamnya. Okay, kalau tengok sini owner ada 3. But tadi pertama saya letak Cikgu Amri ni dengan Cikgu Alim ni, so automatically dia pun akan jadi owner kepada kelas ini. Dan yang kedua adalah member ataupun guest. So tadi sebab student kita tak ada account student dengan domain giatmara.edu.my, so kita jemput dia sebagai guest dengan menggunakan email Gmail. Okay, ini guest lah, dia sebagai guest kat sini. So ini student, student kat sini dia belum masuk lagi, sebab ada satu jemputan yang dihantar ke dalam email student-student ni untuk dia accept dan masuk ke dalam kelas. Jadi kalau mereka ni belum lagi ada mempunyai account dengan Microsoft, mereka akan diminta untuk create dulu account Microsoft tu, baru boleh masuk ke dalam Microsoft Teams ataupun kelas yang kita wujudkan ni. Kita pergi ke email. Saya pergi ke email student. Okay, so saya gunakan Afiq. Okay, saya akan cuba gunakan akaun Afiq. Okay, kita akan masuk ke akaun Gmail. Okay, masuk akaun Gmail dan kita masuk akaun email, masukkan password. Okay, kita tengok email yang diterima oleh student Afiq lah. Okay, dia akan dapat masuk Microsoft Teams. You have been added as a guest to Giatmara Malaysia in Microsoft Teams. So klik kat sini, kita akan dapat tengok ni email student ya. So student tadi dapat jemputan daripada cikgu dia untuk masuk ke dalam Giatmara Malaysia Team Automotive GMCP sesi Januari 2020. Kelas otomotif Giatmara sesi Januari 2020. Yang ni kata description tadi yang keluar kat sini. Okay, kita boleh terus student boleh buka Microsoft Teams kat sini.
klik saja button open Microsoft Teams tadi. So Afiq kalau kata belum ada account, dia akan minta create account. Okay, kalau macam ni Afiq ni dah ada, jadi dia just perlu masukkan password saja ke dalam untuk login ke dalam Microsoft Teams ni lah. Okay, so dia akan keluar paparan ini. Paparan bermaksud untuk lihat balik permission lah. So sekarang ni kita masuk ke dalam domain giatmara.my. Maksudnya Giatmara nak kita sign in, dan Giatmara boleh tengok nama, alamat email dan gambar kita lah kalau kita letak dekat profile tadi. So ini kena accept lah syarat-syarat ni. Student tadi akan dapat masuk ke Microsoft Teams. Okay, paparan untuk beliau lah. Okay, kalau dalam komputer anda dah install ataupun dah pasang Microsoft Teams tu, kita boleh terus open Microsoft Teams tu di sini, okay, menggunakan aplikasi. Okay, tapi kalau tak ada, kita kena gunakan, sama ada kita kena download dulu app tu ataupun gunakan web app ataupun web base kita panggil. Okay, so mana satu pilihan kita. Kalau kita nak cepat ataupun kita tak nak lah download benda tu, kita boleh gunakan web base. Tapi kalau lah talian internet anda tidak berapa kuat, saya cadangkan untuk anda download dulu aplikasi ini dan install ke dalam PC, laptop ataupun notebook anda. So kalau untuk nak tidak membuka aplikasi itu, kita gunakan web base ni, use the web app instead. Okay, so yang ini kita cancel, kita klik use the web application. Okay, so dia akan buka Microsoft Teams menggunakan browser kita. Sama ada sekarang ni saya pakai browser Google Chrome ataupun apa-apalah, Safari ke ataupun Microsoft Edge. Okay, so sekarang ni ini adalah paparan student tadi. Okay, so kita boleh buat conversation lah kat sini. Okay, hai cikgu. So paparan ni akan nampak dekat paparan semua sekali lah yang ada dalam ni. Oh, ini paparan saya sebenarnya, sorry, ini bukan paparan student tadi, sebabkan saya masih belum sign out tadi. Okay, so kalau ini tadi sepatutnya saya kena sign out dulu. Okay, dan ni kena sign out dulu supaya, sebab saya gunakan PC yang sama, jadi dia akan pening nanti, ada banyak sangat user dalam satu PC. Okay, so yang ni kita tukar balik kepada student tadi. Kita cuba masuk lagi sekali, team.microsoft.com. So kalau ikut apa tadi, dia kata better kita close dulu browser, kita buka browser baru, kita masuk balik dalam team. Dia masih menggunakan akaun saya. Okay, so kalau kita dapat masuk, dia akan keluar satu paparan ini, iaitu Microsoft Teams, you have been invited to Giatmara Malaysia. So Afiq tadi dia boleh klik continue. So Afiq dah join team ni, nampak automotive JNCP Januari. Welcome as a guest. You can work and chat with other and navigate across topic, file and more to channel. So ini kita pergi pada next. Ini bagi tahu chatting, chat, connect to online meeting, boleh buat meeting online, video ataupun just audio saja. So ready. Kalau nak tengok sedikit berkaitan dengan team ni, boleh klik button play video dan juga boleh tu pada let's go. So Afiq dah join dekat sini. Okay, tadi yang saya masuk tadi, Ahmad yang masuk ini, say hi cikgu ni, maksudnya semua orang dalam team ni akan nampak lah kata ni dan boleh reply.
Okey, perbezaan di dalam Microsoft Teams ni kalau kita tengok adalah pada bahagian atas ni, ataupun sebenarnya panjang lagi kat bawah ni lah. So general, post file, class notebook, assignment dan juga grade. Class notebook, assignment dan juga grade. Ini adalah perkara yang digunakan di dalam kelas ni bagi tujuan pembelajaran dalam talian lah. Okay. So class notebook ni kalau Afiq klik kat sini kosong lagi disebabkan pengajar belum lagi set up kelas notebook. Okay. Kelas notebook ni pun satu modul yang panjang juga kalau untuk diterangkan kat sini. Tapi sangat menarik ya, sangat menarik kelas notebook ni. Okay, untuk assignment kita ataupun pengajar buat tugasan kerja yang perlu dibuat oleh student, dan student kena buat secara dalam talian ni juga, dan juga pemarkahan dia boleh dilihat pada bahagian grade ini tadi. Okey. So ini masih lagi kosong lah grade untuk Muhammad Afiq. Saya keluar untuk Muhammad Afiq ni, saya masuk balik sebagai pengajar tadi. Okey, kita dah masuk ke Microsoft Teams balik sebagai pengajar, dan kita tengok team otomotif ni. Kita boleh pergi pada manage team. Kita boleh tengok ada tak apa-apa request daripada orang lain yang nak masuk ke. Kita boleh accept kat sini. Yang ini hanya untuk owner sahaja. So kalau ada channel kita tambah, seperti sebelum ni saya tunjukkan macam mana kita nak tambah channel. Ini berkaitan dengan setting lah. Setting ni kita boleh buat lah, nak bagi kod ke, ataupun kita nak setting email untuk ibu bapa ke, kita boleh setting semua kat bahagian sini. Okay, sebenarnya analytic user, kalau kita dapat dah tengok kat sini 3 owner, 3 guest, dan juga aplikasi yang kita pakai. So kat sini aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas, iaitu Form, OneNote, Planner, Power BI, Quiz dan SharePoint. So biasa yang pakai yang kat atas ni lah, 1, 2 ni, dan juga mungkin PowerPoint ke. So ini kita boleh tambah dan kita boleh buang. Kita boleh delete atau kita boleh tambah lagi aplikasi ni dekat More App ni. Kita nak tengok lagi satu member ni tadi. Sorry, ni untuk kita tambah lagi member ya. Okay. So kat sini kita tak nampak student tu dah akses ke belum. Tapi ini adalah kaedah yang kita sebut tadi, nak tambah student dan macam mana student tu nak masuk. Okay. So saya dah tunjukkan tadi Afiq dah masuk. Saya akan cuba mungkin Adliana ni. Adliana ni baru, jadi dia tak pernah lagi ada account dengan Microsoft. Okay. Jadi dia tak boleh masuk Microsoft Teams terus. Okay. Jadi saya sign out kat sini. Saya keluar dulu daripada Microsoft Teams ini. Saya akan masuk email Adliana. Untuk kita tengok email jemputan untuk jadi ataupun join dalam team. Dan dia belum pernah ada lagi account Microsoft. Okay. Saya email Adliana. Masukkan password. Ini untuk tambah nombor telefon untuk kita recovery lah. Itu kalau keluar, kalau belum masuk lagi registration benda-benda tu berkaitan dengan nombor tu, maka dia minta lah yang itu. Tapi saya ignore dulu yang itu. Okay, so kita akan dapat tengok email Microsoft Teams. You have been add guest to Get My Malaysia in Microsoft Teams. So klik email ni. So Adliana dia tengok ada Cikgu Ahmad ni dah jemput dia untuk ke Get My Malaysia, Microsoft Teams Get My Malaysia dalam team otomotif GM Skuter sesi 2020. So untuk pertama kali, maka dia akan klik open Microsoft Teams ni. Boleh ikut kat sini dia kata better tutup browser ni, buka balik.
Saya pun dah lupa untuk nak klik team tadi. Kita tak ada alamat URL tu, so kita kena buka email dia balik. So pergi balik pada email Microsoft Team tadi, klik balik open Microsoft Team. Okey, paparan pertama dia akan tulis kat sini, oleh kerana Adliana ni belum pernah ada account dengan Microsoft, jadi dia kena create account dulu dengan Microsoft. So cara nak create account tu, dia dah terus bagi saja link kat sini. Look like that you don't have any an account with us, so we will create one for you to use this. Okay, so just net saja, maka Microsoft akan create satu account. Jadi kita kena buat password baru. Okay, password ni bukan password email, ni password dengan Microsoft. Sebaiknya adalah berbeza dengan password email tadi. Okay, so kita akan buat password baru di sini. Kemudian dia minta kita verify email ni tadi. So satu email dihantar dengan, dia akan bagi 4 nombor coding ataupun macam transaction authorization code lah, TAC tadi ya. Ini boleh klik right ataupun klik tick. Cuma kita nak masukkan kod ni, kita kena ambil daripada email Adliana ni balik. So kita check, okay, ada satu email baru, verify your email address. Dalam tu Microsoft akan bagi satu kod. Okay, dalam email tadi Microsoft bagi kod, copy kod ni masukkan ke paparan login ni tadi. Okay, so next. Jadi secara automatic Adliana ni dah create satu account. Okay, ini untuk just Microsoft nak pastikan bahawa kita ni adalah manusia, bukan robot, bukan bot ataupun bukan komputer yang automatically nak create user banyak-banyak ni. Yang ni kita kena masukkan lah karakter ni. Okay, yes. Ni just untuk pengesahan sahaja bahawa kita ni bukan robot ataupun bukan automate punya script yang mewujudkan user. Okay, sebab ini bagi mengelakkan server Microsoft tu dipergunakan ataupun dihack macam tu ya. So ini je kita next, maka dapatlah create satu lagi user baru Adliana ni tadi sebagai student untuk menggunakan team di dalam organisasi Giat Marah. Okay, so ni kita accept. Dia akan terus masuk ke page team. Tapi macam sama tadi macam Afiq juga, cuma kat sini Afiq tadi dia dah ada account dengan Microsoft. Kalau macam Adliana ni belum ada. Itu step yang tadi, maksudnya kita kena create account tu. So pilihan kat sini sama, saya cancel, saya tak pakai aplikasi, kita pakai terus je use the web app. So dia akan buka team tu di dalam browser ni terus. Okay, okay, so ni Adliana pun masuk balik sebagai user Adliana. Tengok kat dalam dia, type team microsoft.com. Gunakan email Adliana tadi. Minta password, kita masukkan password Adliana, pengajar student tadi. Okay, ada dalam kelas. So tak apa, kalau tadi macam tak ada permission, kita cuba keluar dulu, log out, kita log in balik. Student lah, maksudnya pelatih tadi, cuba log in balik dan tengok ada tak nama dia dah masuk dalam team atau belum. So kalau macam ni, keluar mesej macam ni, maksudnya dia dah masuk dalam team. So you are joining team as a guest. Next, let's go. So boleh tengok kat sini. Okay, boleh tengok juga my next team, tapi student tak boleh nak add members ataupun guest lah kat sini. Boleh tengok my next team ni. So kita boleh tengok kat sini. So ni paparan student tadi, paparan diri sendiri, paparan cikgu pun ada kat sini. Dua student dah accept. Itulah yang saya cuba nak bezakan tadi. Student yang dah ada account dengan Microsoft dengan student yang masih belum lagi ada account dengan Microsoft. So kalau yang dah ada account, mudah saja, dah masuk alamat email, password, dan terus dapat masuk ke dalam Microsoft Team. Tapi bagi mereka ataupun bagi student yang baru yang tidak ada account dengan Microsoft, so dengan menggunakan email, Gmail ataupun Yahoo, dia kena create dulu Microsoft account tu tadi. Boleh create cara luar juga, ataupun kalau macam ini tadi, dia terus automatically kita Microsoft tolong bantu untuk nak createkan account Microsoft. Jadi dengan menggunakan email yang tadi tu, Gmail tu,
Liana ni boleh menggunakan apa saja aplikasi Microsoft yang lain, bukan sahaja tertakluk kepada Microsoft Team ni saja. So kalau nanti nak gunakan OneNote ataupun notebook tu nanti pun, kalau ada minta account untuk menggunakan tu, menggunakan account yang sama lah ataupun email yang sama. So itu sahaja untuk hari ini, bagaimana kita nak buat kelas bagi student menggunakan Microsoft Team. Dan student tu juga adalah bukannya dalam domain organisasi kita, maksudnya dia menggunakan email yang luar. Okay. Itu saja hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam tutorial yang lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.